Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Terus menceriakan hari Rabu anda bersama kami di Wanita Hari Ini. Saya Uyana Arsyad, rakan setugas saya Fahrin Ahmad. Tengah buat apa tu? Siang ikan ke? Wow, tunggu tanya siang ikan Tengok tanya soalan tu. Tapi apa pasti tak kira apa dua yang mereka tengah lakukan, sedang lakukan sekarang. Mereka sedang bersama kita di Wanita Hari Ini. Dan hari ini satu lagi topik yang menarik. Saya kira ramai yang mungkin ada nak beri pendapat, komen anda bersama dengan kami. Kami alu-alukan. Tetapi sebelum itu, menjelang orang kata 27 Disember, lagi sekitar 3-4 hari kita nak menjelang ke tahun baru ni. Mungkin azam-azam baru tu sila penuhi, tanam azam baru. Kalau belum capai itu sila mungkin berkesempatan lagi. Dan pada masa yang sama juga di penghujung tahun ini juga waktu orang sedang bercuti, sedang merancang apa yang mereka ingin lakukan. Dan anak-anak, adik-adik nak kembali ke sekolah tak lama lagi, Yana? Ya, betul tu. Dan bercakap tentang musim cuti sekolah ini juga, hujung tahun seperti mana kita semua ketahui, sekarang ini juga sedang berlakunya musim timur laut di negara kita yang menyebabkan beberapa kawasan dan juga negeri di tanah air kita, khususnya di pantai timur, dan juga satu negeri di Borneo, di Sabah, dan beberapa negeri lain juga yang sangat-sangat terkesan dengan monsun ini sehingga menyebabkan banjir yang mana Farin dikabarkan di Rantau Panjang khususnya 90% telah pun ditenggelami air. Dan kalau kita melihat banyak kisah, banyak perkongsian dia bukan sahaja di berita tapi di sosial media mengenai keadaan-keadaan yang sedang berlaku khususnya di Pantai Timur. Kalau kita lihat kepada visual yang dikongsikan ini, berlakunya satu banjir yang sangat-sangat teruk. Dan kisah di Rantau Panjang ini antara menjadi perhatian kita semua. 90% kawasan Rantau Panjang dilanda banjir seperti mana yang anda saksikan sekarang. Betul tu. Dan keadaan bukan saja di Kelantan tetapi di Terengganu dan Pahang juga semakin buruk dengan pertambahan jumlah mangsa kepada lebih daripada 26,000 yang sekarang ini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS sejak tengah hari semalam. Farin, saya kira saban tahun banjir ini adalah antara musibah yang melanda negara kita. Dan kita juga berdoa agar mereka yang terkesan dengan bencana banjir ini diberi kekuatan dan semoga dapat pulih daripada bencana alam ini secepat yang mungkin, insya-Allah. Dan kita yang tidak berada di situasi mereka, teruslah kita mendoakan dan mungkin kalau boleh membantu, kita bantu apa yang semampu kita. Dan saya percaya ramai yang mungkin dah biasa ataupun dah menerima keadaan ini. Cuma bezanya mungkin betapa teruk ataupun tidak, tapi kami harapkan ianya terurus dan semuanya selamat. Betul tu, amin, insya-Allah. Doa kami buat semua yang terkesan dengan banjir. Baik, Fahrin, saya nak tanya awak, kalau dalam sebuah perhubungan kan, kalau tak menjadi, kita nak salah siapa? Kalau orang kata perempuan selalu betul, lelaki kan salah. Tapi tak boleh. Saya akan salahkan perempuan. Tapi saya rasa ini akan dijawab oleh sahabat kita yang dah bersedia bersama kita. Kenapa? Dengan lagu dengan lagu baru beliau, iaitu Salahkah. Jadi Irul, salah siapa ni Irul? Silakan. Coba mencari dari bisikan suara dia, tiba datang dan pergi. Ku coba mengerti dari peristiwa duka, sukar ditafsir, memori takkan pernah pudar oleh janji, sumpah dan setia. Masihkah ada harapan kita untuk bersama-sama halalkan bahagia? Mungkin ini salahku karena melukakan hatimu. Segala apa yang terjadi tak bisa pulih kembali. Mungkin ini salahku karena memungkir janji
racun pikiran. Andai rasa sayang masih ada, ku berjanji ku mencintaimu. Karena melukakan hatimu, segala apa yang terjadi tak bisa pulih kembali. Mungkin ini salahku karena memungkir janji dulu. Oh, biarlah indah menjadi kamu di hatinya dirimu selalu mencinta kamu. Mencinta dirimu, kamu di hatimu. Oh. Memang boleh rasa lah kan. Sekejap, sebelum tu. Sabar. Jangan. Penuh perasaan Errol Okey, baik. Terima kasih Errol bersama kita pada hari ini. Lagu Salahkah. Tapi sebenarnya ni salahkah apa ni? Salahkah orang ke? Salahkah mencintai ke? Atau macam mana sebenarnya ni? Okey, lagu Salahkah ni sebenarnya dia menceritakan tentang perhubungan di mana apabila kita tahu perhubungan tu dah tak boleh diteruskan, tapi kita ni masih duduk dalam mimpi itu. Tapi kita ni sebenarnya nak share kepada society di mana kita tahu zaman sekarang banyak isu curang, ditinggalkan. So lagu ni curang tu which mean I mean like society lah, society. Society. Okay. So benda ni kita nak share kepada society di mana bila kita ada dalam perhubungan ni kita jaga sebaik-baiknya. Kita cuba bagi yang terbaik walaupun ada salah kekurangan tu kita kena terima seadanya lah. Kadang-kadang especially yang dah berkeluarga. Salah sikit siang ikan dah kena marah. Salah sikit buat benda tu dah disalahkan. So pada saya kita kena terima hati terbuka. Setiap manusia ada kekurangan yang kita boleh belajar untuk memperbetulkan relationship itu. Hidup Raja Komen. Hidup hati tuan panas. Okey, tapi kan Errol, tadi Yana nampaklah sangat penuh emosi cara membawakan lagu ni. Memang sampai kepada kita rasa daripada lagu ni. Lagu ni komposernya adalah Errol sendiri dan juga Sharon Paul. Wow. Mungkin boleh cerita tentang pembikinan lagu ni. Berapa lama masa yang dia ambil? Ini berdasarkan kisah peribadi seorang nampak Errol macam sama. perasaan macam awak ke? Ini kan Awak sebenarnya. ke? Kisah Okey, awak ke? tidak. Tidak. Di depan kamera tidak. Okey, tak ada. Dia macam ni. Okey, lagu ni saya ambil masa dalam 3 minggu sebab waktu saya siapkan lagu ni saya tengah buat umrah sebenarnya. Waktu tengah buat umrah tu, so actually lagu ni dia tak siap-siap. Selepas saya sampai ke Malaysia, sesuatu dalam penerbangan tu saya dapat habiskan the whole song. Soalnya saya stuck dekat 1 bulan. Tak tahu macam mana nak meluahkan. Sebab bila buat lagu ni kita nak letak lirik, nak letak rhythm dia nak kena betul-betul on point. Tapi bila alhamdulillah balik umrah tu saya dapat habiskan lagu ni and record sebaiknya dan saya rasa macam okay, just follow the flow. Okey, ini salah sebuah lagu balada yang penuh perasaan. Saya tadi kita sempat bercakap dengan Errol. Kita rasa macam hari tu baru jumpa dengan Errol kan untuk lagu beliau yang terdahulu. Okey, dan apa harapan Errol untuk lagu kali ini? Okey, harapan saya kepada semua penonton, jom support Salahkah. Kita kasih trending #Salahkah Errol. Kalau boleh, saya nak share sebanyak mungkin tempat-tempat yang cantik. Sebenarnya lagu ni saya akan buat satu trend di mana kita akan pergi ke tempat-tempat yang healing. Tengok ni contoh kita jalan. Ni dekat Melaka. Kat Melaka, so kita pergi healing, kita ambil video, ambil gambar dan kita guna lagu saya untuk share memori dekat mana yang korang pernah ada hubungan atau yalah, I mean like a happiness place. Okey, ini adalah TikTok challenge untuk lagu TikTok ni. challenge atau Rasanya Instagram. TikTok challenge tu kan tak, ini kita pakai gambar. Tapi kalau kalian kita tengok kan macam sebelum ni kita tengok lagu Dawai. Dawai kan dia banyak menggunakan kita punya content more kepada pasal Palestin. So benda ni saya cuba relate benda yang sama di mana boleh relate bila dengar lagu ni je. Aku teringat aku pergi dekat Melaka, aku teringat aku pergi dekat Taman Negara, tempat yang cantik-cantik yang boleh memberi ketenangan kepada kita. Errol, cadangan Errol. Yes. Kalau Dawai itu lagu dia viral, lepas ni awak buat lagu baru tajuk dia Besi pula. Yeah. Manalah tahu lagu ni boleh off the chart. Yeah. Gitu.
Okey. Tapi Errol, kita untuk lagu ini kita ucapkan selamat maju jaya, tetapi Errol akan terus bersama dengan kita dan Errol kita nak beritahulah salah siapa sekalipun jangan marah-marah. Betul. Kenapa? Tak boleh. Kenapa jangan marah-marah? Kita tengok TikTok ini dulu. Orang yang panas baran ni biasanya dia bermula masa dia umur kecil lagi sehinggalah dia umur meningkat dewasa. Orang yang panas baran ni dia payah nak ubah sikap dia. Apa yang dia boleh buat adalah dia kena kawal diri dia, kontrol emosi dia daripada melakukan sebarang tindakan yang di luar jangka. Contoh baru-baru ini kes lelaki tunjang kepala wanita. Kalau dia sabar, jangan ikutkan emosi, tidaklah terjadi perkara-perkara yang luar jangka lah. Tanda-tanda orang yang panas baran, dia suka memaki hamun. Mulut dia tu ringan untuk berkata-kata yang teruk, marah-marah pada orang lain walaupun perkara itu kecil. Tanda yang menunjukkan si dia sangatlah panas baran ataupun senang cerita korang sendiri panas baran. Jom kita cek ada tak poin-poin ni dekat korang ataupun dekat pasangan korang. Jom kita pergi ke poin yang pertama. Yang pertama yang menunjukkan si dia ataupun korang seorang yang sangat panas baran adalah di mana korang sangat-sangatlah tinggi ego. Semua benda nak menang, semua benda lah betul. Kalau boleh cek diri, jangan terlalu tinggi sangat ego tu, bahaya, takut nanti langsung tak ada siapa nak dekat. Yang kedua menunjukkan korang ataupun si dia seorang yang sangatlah panas baran, dia suka memaki hamun, benda-benda yang tak baik lah. Okey, ada benda tu tak perlu pun nak dimarah ataupun benda tu kecil saja tapi dibesarkan dengan maki hamun. Ada tak tanda-tanda ni? Okey, jom kita pergi ke poin yang terakhir iaitu yang ketiga. Di mana bila dia seorang yang sangat panas baran adalah dia dah start dah menggunakan kekerasan fizikal. Okey, bukan mulut je, dengan tangan-tangan kaki semua. Farin, saya dah cakap dekat awak banyak kali dah, Farin. Kenapa awak tak faham saya cakap? Ini yang orang kata baran tu. Tetap pasal-pasal baru lepas tengok tu dia dah baran macam ni. Saya tak jadi awak ada masalah ke? Awak ada masalah ke? Saya tengok hidung dia macam kembang kucup. Lepas tu dia macam terkejut tak, ke? Saya nak tanya. Tapi bila okey, ini situasinya bila Yana berbuat begini, saya rasa macam ada ke perempuan yang baran? Ataupun selalu orang kata lelaki je kan? Dan hari ini kita akan bincangkan sebenarnya Yana. Betul. Dan macam tadi tu, adakah itu sekadar marah ataupun apa bezanya marah dengan baran? Salah ke kalau marah? Dan kalau baran ni karakteristiknya, ciri-cirinya bagaimana? Sebelum kita nak mengenali seseorang tu, ada ke red flags? Macam yang respon dalam video TikTok tadi tu, dia cakap ini antara ciri-ciri kalau nak mengetahui seseorang itu baran ataupun tidak. Betul ke tidak? Okey, dan sebenarnya saksikan kita ada Facebook dan juga Instagram kami. Jika anda ada sebarang komen atau pendapat anda atau mungkin perkongsian pengalaman, sila kongsi bersama kami kerana saya kira apa yang berlaku sekarang, apa juga berita-berita semasa dan kita lihat ini bukan saja mengenai kesihatan mental tetapi juga apa yang berlaku di sekeliling kita. Tidak mengapa, Yana, marah fitrah. Baran mungkin kita pernah nampak, tetapi kalau baran ini membawa padah, membawa kesan yang orang kata tidak dapat diundurkan kembali, yang tidak boleh dimaafkan lagi, ini menjadi satu isu besar. Betul. Baran membawa padah. Inilah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Nak kenali seseorang itu baran ataupun tidak, dan yang lebih penting lagi, macam mana nak mengubati, adakah ubat, adakah cara untuk mengatasi perasaan ataupun sifat baran ni. Semuanya akan kita kupas bersama dengan tetamu kita sekejap sahaja lagi. Dah lainlah. Oh, dia pula yang baran. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saban hari, kita sering dilambakkan dengan berita mengenai kematian, pergaduhan serta keganasan rumah tangga pada tahap yang membimbangkan. Lebih menduka cita, kebanyakan kes yang berlaku berpunca dari sikap panas baran dan kegagalan mengawal perasaan marah hingga mendorong berlakunya tindakan di luar kawalan. Baru-baru ini, tular mengenai kejadian tragis menimpa calon peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri yang maut selepas didakwa dilanggar oleh seorang pegawai kanan polis yang dikatakan berang dan tidak berpuas hati dengan tindakan mangsa membuat bunyi bising exhaust ketika dalam perjalanan pulang dari sekolah. Selain itu, kecoh juga di media sosial baru-baru ini apabila tular satu rakaman video memaparkan seorang individu yang dipercayai guru telah menampar seorang muridnya sewaktu perhimpunan.
dan kejadian yang berlaku juga dikatakan berpunca dari panas baran. Justru dapat kita lihat sikap panas baran ini mampu mendorong manusia bertindak di luar kotak fikiran yang waras serta mampu menjadi bom jangka yang berpotensi menyebabkan individu itu bertindak ganas hingga boleh mengancam nyawa orang sekelilingnya termasuk diri sendiri. Persoalannya, apakah cara yang paling berkesan untuk menangani sifat marah dan bagaimana pula impak kepada individu yang berdepan dengan mereka yang panas baran ini dalam jangka masa panjang? Bukan sahaja situasi dalam rumah tangga mahupun di jalan raya. Kalau macam tadi, di sekolah pun ada juga kes-kes yang melibatkan baran ini tadi. Dan ini juga yang kita nak bawa kepada komen oleh rakan kita di Facebook, baran di dapur, yang mana menurut Ahmad Kamil Hafiz Osman, baran sebab lambat siang ikan. Itu kita masuk-masukkan juga kan. Tapi okey, kita bergelak ketawa sebenarnya. Tapi tidak mustahil ini berlaku. Yana sebut tentang di jalan raya, tentang keluarga, rumah tangga. Tapi pernah tak kita nampak kadang-kadang di restoran-restoran tersalah ambil order dan sebagainya, dimarahkan yang menguruskan dan sebagainya. Saya kira ini sebenarnya satu isu yang kita kena bincangkan, bukan saja untuk kita membantu masyarakat, tetapi apa mungkin kita bantu pasangan dan juga diri kita sendiri. Betul. Dan untuk itu elok kalau kami perkenalkan tetamu kita yang sudah pun berada di studio. Sekali lagi, selamat kembali Errol Sama. Kejap lagi kita nak tanya dia soalan cepu cemas. Dia ni baran ke tidak? Terutamanya dalam memberikan komen. Dan kita juga bersama dengan pakar psikiatri kita iaitu Dr. Hazli Zakaria. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya tak baran. Oh ya. Kita jawab disclaimer terus. Tapi kadang-kadang ada orang kata yang dia tak baran tu dialah yang baran. Betul. Itu kita nak tanya juga. Tapi kan Doktor, saya kira sebagai pembukaan kepada perbincangan kita pada hari ini. Mungkin orang selalu ingat baran dan marah ni sama. Tetapi saya rasa marah tu lain. Betul. Baran tu pula lain. Mungkin pembukaan ni Doktor boleh ceritakan tentang perbezaan Sebab itu kedua-dua. saya kata tadi, saya tak baran tapi saya boleh marah. Okey. Marah itu adalah hak kita. Sebab itu adalah salah satu perasaan, emosi kan. Jadi kalau kita tak tahu marah, itu pun ada masalah tu. Sebab marah itu ada maknanya. Tetapi baran itu marah yang berlebihan. Baran itu, orang itu senang cepat marah. Cepat naik darah, melenting senang, dan marah itu berlebihan dan keterlaluan. Dan dia ada unsur-unsur kekerasan dan keganasan. Sama ada dalam bentuk fizikal, kadang-kadang dalam bentuk perkataan. Verbal. Kan? Tadi yang tanya, perempuan boleh baran ke tak? Amboi, kalau dia baran dia tu tak semestinya pinggan mangkuk, bukan ikan yang dilemparkan. Tetapi perkataan-perkataan yang tajam. Betul. Kadang-kadang perkataan itu boleh lebih melukakan daripada kena tampar, kena itu. Perbuatan. Jadi sebab baran itu yang tak patut berlaku kerana dia ada unsur-unsur keganasan, kekerasan, violence. Marah okey. Jadi itu yang boleh membezakan. Baik, maaf saya mencelah. Doktor, sedikit lagi. Adakah baran ni juga kita boleh kaitkan dengan habit? Bila dia terlalu suka marah, lama-lama dia jadi kebiasaan, dia jadi kebiasaan, lepas tu dia jadi baran. Kalau orang kita yang baran. Tengok orang yang baran ini kan, kenapa mereka terus menjadi orang yang baran, panas baran ini? Kerana dengan baran dia itu, dia selalu dapat apa yang dia nak. Jadi dia sentiasa dapat. Walaupun dia dapat itu dengan cara yang membuatkan orang sekeliling tak selesa. Dan mereka mungkin rasa ini tak patut, tetapi untuk mengelakkan daripada baran itu terus menjadi lebih kuat, orang sekeliling akan ikut saja. Jadi mereka sentiasa dapat. Sebab itulah lama-lama apabila benda itu berlaku berterusan, dia menjadi satu habit yang sukar untuk kita berhentikan. Okey, baik. Sebenarnya baran ni pula boleh dikatakan macam barah lah. Kalau tak diubati, lama-lama dia akan jadi lagi teruk. Tapi bezanya Yana, barah tu orang tu yang merasai. Baran ini orang sekeliling yang kena tempiasnya. Baik. Tapi dah menjawab soalan Yana tu. Perempuan pun ada juga yang baran. Cara berbeza Cara berbeza. Okey, kita ada satu soalan ni Yana. Nanti kita akan kongsikan bersama doktor, tapi nak tanya Errol jugalah. Okey, Errol sebagai raja komen. Bukanlah, kita nak tanya juga dalam
panas baran ni kalau kita lihat di situasi secara berdepan pun kita dapat lihat memang sangat jelas. Tapi Errol yang banyak berada di dalam alam media sosial ni, boleh mengesan ataupun ada terjumpa tak orang-orang yang baran ni? Atau macam mana kita nak tahu di baran? Ada nama yang sama, kadang-kadang asyik dia je mesti marah. Nama dia je mesti marah. Okey, kalau persepsi saya about komen dekat dunia digital ni, kita kalau tengok yang kebanyakan ni, yang komen ni, diorang menggunakan fake account. Which mean diorang boleh sesuka hati untuk melepaskan apa perasaan diorang. So itu sebab saya jadi Raja Komen ni adalah untuk memperbetulkan setiap komen ataupun fakta yang dikeluar tu untuk tak nak ikut emosi, dan kita dapat mendidik masyarakat bila baca, sebenarnya dia ni emosi ni, kita baca komen Aero bagi tahu macam ni. So itu sebenarnya tujuan Raja Komen. And to be honest, saya rasa kalau baran ni on social media kebanyakannya memang diorang tak akan gunakan muka yang betul, so kita susah nak detect. So saya pun tak boleh nak cakap mungkin dia guna nama akaun ni dia pandai baran. Tidak. Dia sebenarnya everyone can be this kind of karakter dalam digital world ni. Baik, tapi kan itu berkenaan dengan komen kan. Tapi Errol sendiri, adakah Errol seorang yang cepat marah, melenting, cepat trigger ataupun macam mana? Alright, so far kalau untuk diri saya sendiri, orang yang mengenali saya rasa saya bukan seorang yang pandai baran, tapi tipu kalau kita tak ada time yang kita akan marah. Sebab kita manusia. Kita manusia, betul. Sebab macam Prof tadi cakap, bila kita tak ada perasaan marah tu, kita bukan manusia. Sebab kadang-kadang kita kena tahu untuk seimbang, untuk meletakkan, patutkah macam contoh, saya seorang guru. Student tak buat kerja sekolah, mau tak marah ni kita. Itu contoh dia. Tapi macam maksud saya kepada baran ni, it's depend on a person lah. Tapi macam saya, memang saya rasa saya bukan sebab saya dididik dalam satu keluarga yang memang garang. Actually, ayah dan mak saya memang sangat tegas, garang, dan membuatkan sampai saya jadi macam seorang yang macam aku follow je whatever is being doing. Tapi bila saya start masuk entertainment, saya mula menjadi lebih matang untuk ini aku kena macam ni, aku kena macam ni, dan aku tak boleh marah, aku kena buat semua orang happy, kita kena sentiasa buat orang selesa dengan kita. So that's the really treat me how to be not baran ke, atau more to like macam marah tidak menjadi baran. Betul. Okey, baik, kita juga nak kongsi komen oleh rakan kita di Facebook dari Norazikin Muhammad Yusof. Dia kata, "Kadang kita ni dah berhabis cool dan istiqomah. Ni orang saja-saja nak menyakat kita sampai tahap gaban. Hingga meletup baru mereka diam. Macamlah mereka bagus membuli orang dan begitu nak uji iman kononnya terhadap kita. Bagaimana pula nak tegur orang yang bersikap suka sangat buat orang jadi panas baran?" Ini mungkin sedikit berbeza angle itu kan. Selalu kita fokus kepada orang ni kenapa dia baran, macam mana nak atasi masalah baran ni. Tapi orang-orang sekeliling ni dah tahu perangai seseorang ini yang suka marah, akan cepat meletup dan sebagainya, tetapi masih lagi konsisten provoke. Macam mana tu, doktor? Okey. Jadi kita patah balik, tanya apa yang buatkan seseorang itu marah. Maksudnya bukan barang kan, marah. Okey. Kita selalu kata kita marah sebab orang ni tak buat ini ataupun buat ini. Contohnya lambat siang ikan, marah. Jadi lambat sampai marah. Tapi sebenarnya kita marah bukan sebab apa orang itu buat ataupun orang itu. Kita marah sebab apa yang Aero cakap tadi, apa yang kita fikirkan. Dia marah sebab macam saya cikgu, anak murid tak buat homework, tak buat kerja rumah. Dia marah bukan sebab anak murid tak buat kerja rumah, tapi maknanya apa bila anak murid tak buat kerja rumah tu? Tak hormat dia sebagai guru, ataupun dia buatkan dia nanti terpaksa menjawab dengan pengetua. Kan dia kata dia terpaksa menanggung orang punya masalah. Jadi marah itu ada maknanya, dan selalunya kita kena tanya apa yang kita fikirkan apabila sesuatu yang berlaku disebabkan oleh buatkan kita marah. Macam tadi tu, dia tahu. Tadi kan dengar perkataan bully. Dia marah sebab dia rasa, dia fikirkan dia dibuli oleh orang sekeliling. Kalau kita fikir kita dibuli, logik tak kita marah? Logik. Sebab itu marah itu ada maknanya. Marah itu dia memberi signal, memberi kepada saya untuk kita fikirkan. Tetapi, walaupun kita dibuli, kita kena sampaikan marah kita pada orang yang membuli itu, tetapi tidak memberi hak untuk kita baran dan menggunakan kekerasan. Baik. Maknanya boleh untuk marah, tetapi tidak sampai tahap baran sehingga mencederakan orang lain, sama ada fizikal ataupun emosi orang. Betul. Yana, Rain, Errol, masyarakat kita
masih tersalah faham tentang marah dan baran ini. Siapa sini yang akan rasa bersalah bila dia marah? Siapa kat sini yang bila dia marah, dia rasa, oh, okey saja. Oh, layak dia. Aku memang patut marah. Memang kita rasa macam tu. Tetapi lepas itu, fitrah manusia mesti akan rasa bersalah bila dia marah. Sebab kita dah di-train, dah di-brainwash yang marah itu salah, marah itu tak patut. Bila waktu kita kecil dulu berguling-guling atas lantai, betul kata, hey, stop, jangan marah. Anak siapa ni? Anak syaitan. Ya, sebab kita kaitkan marah itu dengan sesuatu yang salah, yang negatif. Tetapi sebenarnya marah adalah wake up call. Untuk kita kata kita punya sesuatu yang kita tak dapat, kita punya keperluan tak dipenuhi, dihormati, dihargai, diberi keadilan. Jadi, marah itu, tetapi baran tidak. Baran adalah salah. Sebab tu tajuk dia sesuatu baran membawa padah. Yelah, daripada awal sebab baran ni banyak salah. Jadi paling kita takut tu marah tu menjadi suatu padah lah yang memberi kesan yang sangat buruk kepada semua orang. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut. Ini pendapat kita di studio. Saya pasti ramai juga mereka di luar sana ada pendapat masing-masing tentang baran ni. Jom kita saksikan pandangan orang ramai tentang baran. Actually akak pun orang yang baran. Baran ni dia macam terlampau rasa fikir sangat. Bila kita rasa nak sesuatu tu orang ikut cara kita, bila orang tak ikut kita mulalah baran. Nampak masa memang pernah lah berhadapan dengan orang yang baran itu. So cara kita untuk mengatasi itu macam kalau orang baran ni kita jangan lawan lah. So macam kalau dia nak marah, biarkan dia marah. So kita akan diamkan diri kita dulu. Personally tak pernah, tapi I have friends yang cerita pasal normally diorang punya domestic situations lah. Ada husband diorang yang suka cursing kat rumah, guna kata kasar. Tapi alhamdulillah I personally tak pernah lagi lah. Saya pernah jumpa dengan orang yang baran, tapi biasanya saya akan step down dulu, control situation dululah. Kita pun kalau dah nampak orang yang baran macam tu, melenting-melenting, jadi better kita keep quiet lah. Kalau berhadapan ada saya pernah. Bila dia terlalu agresif, kan? Sebab saya sendiri pun memang pandai baran. Jadi bila dia agresif, bila saya pun juga lebih kurang boleh akan jadi agresif juga. Saya melawan juga. Melawan. So, lepas melawan tu cepat-cepat lari lah. Kalau tak, saya rasa dah habis tak bertukar kot. Sebab pandai baran ni, dia boleh bawa kepada yang lebih mudarat lagi. Bila akak tu kata dia pandai baran, nampak urat dia tu nak terkeluar dekat dahi dia tu. Tapi yang bagus, dia sedar. Betul, dan dia mengaku. Dia mengaku dan saya pasti beliau mencari jalan juga bagaimana nak menguruskan tu. Betul. Tapi kan sebelum kita tanya kepada Dr. Hazli berkaitan dengan apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita tadi tu kan, saya nak tanya dulu kepada Errol. Errol pernah tak berhadapan dengan situasi yang mana orang ni memang Errol tahu sikap panas barannya. Bagaimana Errol orang kata handle orang yang panas baran ni? Okay, so basically saya pernah lalui, masa tu saya pernah buat satu show dan saya tak tahu individu ni dia ada satu benda yang bila kita cakap tu boleh buat dia di-trigger. So waktu tu saya memang tak tahu sebab nampak daripada jumpa 2-3 hari ni memang macam okey macam kita biasa. Dia macam, dia jadi macam tiba angin. Saya macam okey, tapi sebab saya rasa abang saya nombor 2 sebenarnya. Nombor 2. Ada pun pandai baran juga sebenarnya. Tapi saya belajar how to trigger kalau kita berjumpa dengan orang pandai baran ni. Nasihat saya yang pertama, jangan tambah minyak. Tambah minyak tu which mean kau dah tahu dia tengah marah, kau cool down, relax, chill. Jangan macam tambah minyak, tambah api, dia akan jadi meletup. So kita jalan terbaik, diam. Yang kedua, bila dia tengah marah, jangan tengok mata. Itu yang saya rasa on site saya, apa yang saya buat. Sebab bila kita tengok mata, dia akan jadi trigger dan dia akan jadi lagi tense. Jadi kita kena kuis-kuis kaki. Main bucu-bucu. Tengok siling. Tengok siling kira bintang. So apa yang saya buat adalah untuk saya bila cakap, saya akan cuba tone down suara saya. Sebab bila orang pandai baran ni, kita cakap jangan tambah minyak, jangan marah. Sebab bila marah dia akan melawan balik. So saya akan cakap, okey, saya salahkan diri saya.
Sebab macam saya pun bila saya tahu orang tu baran, sebab saya ada pengalaman abang saya sendiri. Mengalah lah. Yes. Sebab saya pernah kena dulu teruk ke bergaduh kan. So bila saya belajar balik, okay, this thing cannot be repeat again. So saya cuba guna teknik apa yang saya pernah lalui adalah dengan diam dan cakap lembut. Sebab orang dengan marah ni, kita lembut, dia akan baik juga. Dia akan lentur juga. Sebab tu saya cakap jangan malah marah, dia akan... Jangan api dengan api. Okay, awak layan tapi awak tak suka kan sebenarnya kan dia macam tu. Dia macam ni lah. Dia macam ni bang. Dia macam ni. Kita suka tak suka, kita kena jaga. Sebab saya pun, especially on that moment, sebab saya orang kenal. Takkanlah aku nak bergaduh kan, tak pasal-pasal besok viral ke. So kita kena fikir on the other side. So kita kena berfikir juga. So yang ketiga pada saya, bila nak buat satu benda tu, kena fikir supaya dia tak boleh mencedera, macam boleh melakukan satu benda yang memudaratkan society tu. Tapi satu benda yang Airul tak buat tu. Kalau memang marah tu, rukiahkan dia. Bang, orang tengah barang bang, tak terfikir rukiah bang. Kita dah macam, especially orang ni yang kita tak expect. Yang saya cakap ni, kita tak expect. Nampak, dia ni lemah lembut baik. Dia tiba-tiba, dia macam tiba pelakon terbaik Malaysia. Adakah orang yang dimaksudkan itu seorang wanita? Okey. Saya nak tanya. Ya bang. Salah siapa? Alamak. Ada cuma nak promote lagu je. Mungkin ini salahku. Terima je. Tapi itulah doktor, nak tanya juga berkait rapat dengan apa yang Airul kongsikan tadi, responden kita yang kita dah dengar tadi. Ada beberapa soalan yang saya tak tahu ini fakta ataupun auta. Okey, yang pertama, baran ni sering kali dikaitkan dengan kaum lelaki. Dia kata lelaki lebih baran daripada wanita. Tak ada ke wanita yang baran? Tadi macam Farin kata, di mana-mana kita boleh jadi marah, berita marah dan boleh jadi baran. Semua orang ada keupayaan untuk nak baran. Sama ada lelaki atau perempuan. Bezanya, cara barannya tu tak sama. Lelaki barannya melibatkan fizikal. Energi dia tinggi. Banyak kan dia kena keluarkan. Wanita dia tak keluarkan dengan baling pinggan, tumbuk ni. Tapi dia perkataan tajam macam pisau. Jadi dua-dua sebenarnya. Dan satu lagi kalau marah kan, lelaki selalunya keluarkan. Perempuan dia simpan, dia silent. Dia pasif agresif. Balik rumah kita nak makan, dahlah ada siang ikan lambat, dia masak masin. Tapi dia lain tak marah, balik lambat pun tak apa bang, tak marah. Tapi bila makan tu tersedak kita. Marah dia convert jadi itu kita dia expresskan dengan pasif tapi very agresif. Okey, doktor, saya nak cakap hati-hati topik siang ikan ni tengah panas. Ya ke? Okey, fakta atau auta yang kedua ya, Farin. Macam tadi Airul kata, abang nombor 2. Adakah susunan kita ni anak nombor berapa dalam adik-beradik tu juga menentukan sikap seseorang itu panas baran ataupun tidak? Kenapa sering kali anak nombor 2 yang dikaitkan dengan sifat baran? Fakta atau auta? Itu fakta sikit tetapi tak spesifik. Apa yang penting adalah anak itu ada diberi peluang tak untuk dia ekspreskan marah dia dengan cara yang sepatutnya. Kalau dia tu anak nombor 5 pun, kalau terhimpit dan dia tak pernah dapat meluahkan perasaan dia, suaranya tak pernah didengari sampai dia perlu menjerit baru orang dengar, bukankah itu latihan untuk seseorang itu menjadi baran baru orang dengar? Jadi anak bongsu boleh, anak sulung boleh. Terlalunya anak kedua ni kenapa? Anak kedua ini sulung sentiasalah mendapat keutamaan kan. Anak yang bawah dia tu pula, anak yang lagi kecil selalunya mendapat perhatian. Jadi anak nombor 2 ini selalunya nampaknya macam itulah. Terhimpit. Orang dengar ke, orang tahu ke aku ni wujud. Jadi mereka ini kebanyakan simpan lepas tu meletup. Simpan meletup. Jadi kita dah menuduhlah anak nombor 2 yang panas baran. Sebenarnya anak mana-mana pun boleh. Kepada sikap. Jadi kepada anak nombor 2 yang tersakiti tu, kadang-kadang mak ayah kot. Tapi kita tak salahkan siapa-siapa. Baik. Doktor, yang ini saya nak pergi ke soalan yang lebih serius. Cerita tentang padah ni. Kita dah cakap menguruskan, kita melayan orang-orang baran ni. Tapi macam mana orang baran ini sendiri harus mengurus diri mereka dan
macam mana juga apabila baran ni, kenapa baran ni boleh membawa kepada satu, okey, kita dah lihat dah laporan jenayah, ada berlaku kematian, berlaku kecederaan. Ini sebenarnya kita nak elakkan. Macam mana kita semua boleh bantu? Kerana kita orang ketiga, orang luar, tak tahu seseorang itu baran ataupun tidak. Betul. Orang yang baran itu selalunya dia memang tak sedar dia baran. Tapi orang sekeliling memang sedar, tetapi tak tahu bagaimana nak bagi tahu kat dia, takut dia tu baran. Lepas kita bagi tahu. Takut kena marah. Kena marah. Dan orang yang baran itu dia tak sedar kerana dia selalu rasa dia boleh justifikan kenapa dia baran itu. Dia boleh kata kalau kau buat ni aku tak marah. Kalau ni tak marah sebab engkau buat ni aku marah. Jadi dia selalu mencari satu benda untuk menghalalkan baran dia itu. Jadi sentiasa dia rasa dia layak, berhak untuk terus baran. Tambah pula dia sentiasa dapat apa yang dia nak selepas baran. Jadi bila tadi kakak tu, adik tu kata dia rasa dia baran, itu memang satu benda yang sukar untuk sesiapa yang baran itu mengaku. Tetapi kalaulah orang itu ada kesedaran, keinsafan dan ditengok dan orang yang dia sayang itu terkesan disebabkan oleh baran itu, mereka akan berubah dengan syarat dia orang tidak dipersalahkan. Kita pula sentiasa menyalahkan mereka yang baran ini. Betul. Walaupun kita tak bagi tahu, kadang-kadang tingkah laku kita seolah-olah kita mencemoh dan kata dia itu. Dia pun baran, dia pun ada sebab, dan kita orang sekeliling kena tahu apa keperluan yang orang yang baran ini buat. Dia baran ni sebab ada sesuatu yang dia nak tapi tak dapat. Contohnya, dia baran sebab dia tak dihormati. Dia baran sebab dia tak dihargai. Jadi, kalau kita tahu itu keperluan dia, kita bagilah. Tapi kan, Tapi doktor, dia kena urus diri dia. Betul. Adakah orang baran ni juga berkaitan juga dengan penyakit mental? Ada kaitan tak? Okey. Soalan, ini kita ada berapa jam ni? Ujung-ujung kena sentuh juga. Memang, kita ini sesuatu, walaupun tak ada penyakit mental, tapi kita tahu mereka ini pasti tidak mempunyai kesihatan mental yang sihat. Maksud dia, dan kita pasti dia menyebabkan orang sekeliling mungkin mempunyai kesihatan yang akan ada problem dengan kesihatan mental sebab terpaksa. Orang kata kita nak hidup dengan mereka yang macam ini kan. Sampai kata dah jadi satu normalisasi. Sampai kan orang yang sentiasa hidup dengan mereka yang baran ni tak sedar yang mereka hidup dengan orang yang baran. Jadi adakah kadang-kadang ada penyakit mental, contohnya saya bagilah contoh bipolar. Apabila dalam keadaan tak dikontrol, dia boleh emosinya senang. Dan ada yang sekarang dia tu impulsif, maksudnya dia tak boleh kawal. Selalu terbabas. Tak belum nak fikir terus sembuh dulu. Dia ada unsur-unsur impulsif kat situ. Dan dia juga ada unsur-unsur mereka yang tengah depres, kemurungan. Perempuan kalau dia kemurungan sedih, lelaki kalau dia murung irritable, senang marah. Tetapi dia tu berlaku selalunya, kita panggillah episod-episod, taklah berterusan dah sampai jadi karakter pula. Jadi apa pun kan Yana, kalau seseorang itu sedar yang dia sudah baran ataupun orang sekeliling dah berjaya memberitahu yang dia baran, tolonglah dapatkan pemeriksaan. Ini yang kita sebab kita kadang-kadang walaupun kita boleh faham kenapa orang itu marah dan baran, tetapi kita tahu kesan pada orang sekeliling dah berlebih dan kita sayang kan. Dan kita nak berubah. Memang Farid kata tadi, orang itu sendiri perlu kena bantu dia. Berubah. Dan untuk dia berubah, dia kena perlu faham dulu dan dia perlu dibantu. Jadi kita jangan terus mencemuh, terus melabel terus ini. Kadang-kadang bila kita labelkan orang itu panas baran, apa lagi? Dia terus jadi panas baran lah. Tanpa kita memahami apa yang buat dia panas baran. Tapi orang sekeliling tak boleh nak memahami. Dia dapatkan mereka yang boleh membantu. Pergi kepada profesional lah. Okey, Errol, kata-kata daripada Errol, pesanan Errol yang tidak baran ini. Bagaimana kita nak menjadikan dunia ini harmoni dan juga kita saling bantu dan memahami. Okey, so far saya sebagai seorang yang selalu komen, apa yang sebenarnya nasihat, kalau boleh on society, kita cuba bantu dengan kata-kata yang lebih baik. Untuk kalau kita tahu contoh orang ni seorang yang baran, kita jangan, macam saya kata tadi, jangan tambah minyak, kita cuba bantu dengan cara kita bercakap tu atau maybe social way tu in the good way. Sebab pada saya setiap apa yang berlaku tu
it also reflect to ourselves. Sebab pada saya selalu pegang mak saya selalu cakap, bila kita berkawan, itulah kita. Cermin. Bila kita berkawan, Cermin diri kita. Sebab itu saya selalu nasihat diri saya juga, kalau saya tahu orang tu baran ataupun kita memang kena bekerja, especially in our industry, kita kena memahami dan kita membantu juga mereka. Jangan tambah minyak, kita bantu apa yang kita boleh bagi dia supaya jadi lebih baik di masa akan datang. Betul. Sejujurnya banyak lagi kalau nak sembang tentang baran ni. Banyak lagi kita ambil tahu, tetapi nampaknya kita berakhir di sini saja. Yana. Terima kasih kepada Ersama dan juga kepada Dr. Hazli. Jadi kan doktor kena kenal pasti diri tu baran ataupun tidak dan ambil tindakan. Dan bertanya dengan orang sekeliling. Betul. Kau rasa aku baran ke? Oh ya. Tapi janganlah buat macam tadi kan, sampai kita menunggu jawapan tu sampai dia kata kalau jawapan salah habislah. Okey, betul. Kena bersifat terbuka. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hazli Zakaria, kepada Ersama. Apa sahaja kebaikan yang kita dapat daripada perbincangan pada hari ini, harap-harapnya sampailah kepada orang-orang yang mungkin berada dalam situasi panas baran. Diharapkan membantu topik kita pada hari ini dan kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali di Wanita hari ini. Wanita ni kita memang kenal dengan keberanian mereka. Jadi kita terus lagi dengan program yang cukup menarik ini, iaitu program Mentor Wanita Cukup Berani Maggie. Dan bersama dengan kita di studio ada 3 orang tetamu istimewa. Di sebelah saya Cik Anne Idris, mentor program Mentor Wanita Cukup Berani Maggie sejak 2020. Betul. Dan di sebelahnya Nur Hidayah Jeffrey, juara program Wanita Cukup Berani Maggie musim pertama. Dan di ujung sana Nur Syaidah Amullah binti Abdul Rahim, juara program Mentor Wanita Cukup Berani Maggie musim yang kedua. Okey, Cik Anne ini cukup berani, cukup menarik. Semua wanita-wanita berani ni semua ni, termasuk Cik Anne sendiri. Jadi boleh kongsikan kita mengenai program ini. Okey, kita tengok program Mentor Wanita Cukup Berani ini adalah untuk kita cari wanita-wanita yang berani untuk masuk dalam program ini. Kerana apa? Mereka ini akan dibimbing dari segi pengurusan makanan, dari segi pengurusan digital, keusahawanan dan juga keyakinan diri. Jadi kita akan membimbing. Saya sebagai mentor akan membimbinglah pemenang-pemenang ini. Jadi pemenang-pemenang ini akan dibimbing selama 8 minggu oleh saya. Okey. Dan di samping itu juga mereka ini dapat menjana pendapatan ekonomi keluarga masing-masing. Wah, cukup menarik. Okey. Jadi mungkin sejak pelancarannya pada 2020 boleh Cik Anne kongsikan tentang sumbangan program ini terhadap peserta dan juga golongan wanita. Tentu kita tengok macam Hidayah dan juga Syahidah ya. Kalau dulu sale mereka hanya 400, sekarang sale mereka 10 ke 15,000. Jadi program Mentor Wanita Cukup Maggie ini membantu wanita-wanita di luar sana untuk menjana ekonomi dalam jangka masa yang panjang. Jadi kita tengok yang kita kata kita memberi bimbingan kepada mereka-mereka ini dan inilah hasil dia. Dan saya juga berterima kasih kepada Maggie kerana komitmen mereka untuk terus meneruskan rancangan ini. Kerana kita tak tahu di luar sana banyak lagi wanita-wanita yang sebenarnya nak masuk dalam program ni. Yang kita dah ubah lebih 3,500. Wah, ramai tu program Mentor Wanita Cukup Berani Maggie ni. Dan untuk transformasi yang dilihat dari peserta, resepi berani Maggie Hidayah. Jadi tahniah untuk Hidayah. Okey, jadi kita nak tanya pada Hidayah sendirilah. Bagaimana program Mentor Wanita Cukup Berani Maggie ni memberi impak kepada pertumbuhan peribadi dan juga profesional? Pada saya, program Mentor Wanita Cukup Berani ini memang sangat-sangat membantu saya dan perniagaan saya. Seperti mana yang kita tahu, negara kita dilanda COVID-19 dan begitu juga dengan perniagaan online saya, makin lama makin merudum. Jadi saya ambil satu inisiatif ni untuk masuk dalam program ini dan belajar dengan mentor-mentor yang hebat. Dan alhamdulillah selepas masuk dalam program ni, saya punya perniagaan makin lama makin maju dan meningkat dan pihak Maggie sangat-sangat membantu dari segi marketing dan sebagainya. Jadi sebelum itu memang ada banyak benda yang tak tahu dan dah berjaya dipandulah melalui program ini. Okay, kita nak tanya juara seterusnya, Nur Syaidah. Apakah yang telah berubah sejak anda menjadi pemenang resepi berani Maggie? Syaidah. Okey, sama juga seperti Hidayah. Sebelum ni kita bisnes buat sendiri-sendiri. So daripada sales saya merudum, bila kita dah belajar dalam mentoring bersama coaching bersama Cik Anne,
sales saya meningkat sehingga 800%. Dan sedia maklum, saya mempunyai sindrom BPAS. So, sebelum ni hidup saya memang malu untuk kita selalu belakang tabir je mempromosikan produk. So, sekarang sepanjang training, coaching dengan CN dan juga dalam program Mentor Wanita Cukup Berani ni, saya belajar untuk lebih kenal pada diri sendiri untuk mempromosikan produk dan utamanya pengurusan perniagaan. Alhamdulillah sekarang ni memang saya galakkan untuk semua wanita-wanita di luar sana untuk join program Wanita Cukup Berani Maggie ni untuk next season supaya kita boleh meningkatkan diri kita daripada jadi pemalu, kini saya jadi lebih berani lagi untuk menguruskan perniagaan. Wow, Syahidah, 800%. Ini satu fakta yang memang cukup menarik kalau ramai yang mendengarkan. Jadi, untuk yang akan datang ini, Cik Ann, mungkin boleh berikan nasihat kepada para wanita di luar sana yang mungkin rasa macam nak tapi ragu-ragu kan untuk menyertai program Mentor Wanita Cukup Berani Maggie ni. Sampaikan, ajak mereka. Silakan. Kalau kita nak berubah, kita kena ditedakkan. Jadi kita kena berani. So dalam hidup ni memang kena berani mencuba sesuatu yang baru. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Jadi saya wawarkan, saya nak ajak wanita-wanita di luar sana masuk dalam program ini dan insya-Allah akan ada perubahan yang sangat besar dalam diri anda. Okey, Hidayah, kita nak tanya. Okey, selain daripada kita bila kita sebut tentang jenama Maggie ni, orang rasa takkan masak je. Sebenarnya banyak yang Hidayah belajar dalam tu. Apa antaranya? Antaranya saya belajar dari segi macam saya low self confident. Okay. Jadi bila saya masuk dalam program ni, saya jadi nak keluar daripada comfort zone saya. Saya dah tak kisah dah macam mana saya waktu tu. Saya nak belajar je bila masuk dalam ni. Memang banyak sangat ilmu yang saya dapat dari segi costing, macam dari mana kira-kira pun belajar juga. Macam dengan CN, usahawan, macam mana nak urus perniagaan, macam tu. Bagai lagi. Okey, dan Syahidah sendiri bagaimana untuk meneruskan setelah 800% tu, mana tahu jadi 1000% ke? Okey, bagaimana meneruskan menggunakan ilmu-ilmu yang ada untuk terus menjadi seorang usahawan wanita yang hebat ni? Sebab kata mentor kami, konsistensi tu penting. So kita dah latih diri kita sentiasa disiplin, disiplinkan menguruskan kewangan dan terutamanya pemasaran dan pengurusan bisnes. InsyaAllah berjalan lancar. Yang penting kita disiplin dan konsisten. Fokuslah. Baik, Cik Ann, kata-kata akhir sekali lagi untuk mereka tentang apa yang mereka akan dapat. Mereka takkan menyesal bersama-sama dalam program ini. Silakan. Kita tengok kalau kata mana-mana program pun kadang-kadang kalau kita nak ambil program yang lain-lain mesti nak kena bayar. Nak masuk, betul. Nak belajar digital, nak belajar TikTok, nak belajar keusahawanan, costing. Sekarang ni semua dibayar yang... Kena ada yuran. Kena ada yuran. Tapi dalam program ini, kena berani diri je daftar. InsyaAllah, saya akan coaching anda dari A sampai Z. Berapa sale nak? Berapa ribu nak? Tapi kena dengar cakap lah. Tapi kita dah tengok dah buktinya protege dah ada ni kan? Okey. Jadi sekali lagi kita nak cakap terima kasih kepada Cik Ann Idris, Nur Hidayah dan juga Nur Syahidah yang saya kira kita dah kongsikan juga di bagaimana anda boleh mendaftarkan diri anda. Kalau kita lihat program Mentor Wanita Cukup Berani Maggie hanya bermula dengan keberanian yang pertama untuk mendaftar. Jadi pastikan anda mendaftar hari ini seperti mana kita dah dengar bagaimana apa yang dikongsikan dan apa yang anda akan dapat daripada program ni. Baik, kita masih ada lagi banyak yang kami nak kongsikan. Jadi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan terima kasih kerana setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Farin, daripada tadi kita dah bawakan topik berkenaan dengan baran membawa padah. Jangan sampai gelapkan masa depan sendiri kerana kebanyakan kes-kes jenayah yang berlaku disebabkan oleh baran ini berkesudahan orang tersebut masuk ke dalam penjara dan sebagainya. Betul. Marah memang fitrah, kita manusia, tetapi bagaimana marah itu diuruskan. Anger management sebenarnya. Kita kena sedar dan kita tahu. Okey, tapi kami tak sempat nak kongsikan tadi, tapi Yana kata tadi, saya kalau nak cari jodoh ni, nak cari yang tak baran ni, macam mana kita nak kesan ni, macam mana kita nak tahu dia kan? Macam mana? Dia tanya balik kat kita. Itu off jodoh lah, jodoh dah okey lah. Tak ada, kalau macam saya dulu nak mengenali seseorang lelaki tu, nak tahu dia tu baran ataupun tidak, tengok cara dia memandu kenderaan. Kalau
Sikit je dia dah mula mengeluarkan kata-kata kesat, mula macam marah yang melampau-lampau ataupun sampai tahap keluar kereta pergi marah orang kereta depan tu. Dan itu bagi saya lah. Bagi saya boleh buat sesak nafas lah kalau nak berkenalan dengan orang macam ni. Betul, antara tips lain kita tengoklah bagaimana dia juga melayan orang lain. Tapi betul juga, jangan sampai buat orang sesak nafas kerana bila sesak nafas itu yang kita nak bincangkan pada hari esok. Anda pernah berlaku dalam situasi sesak nafas? Bagaimana sekiranya kita berjumpa dengan orang yang sedang sesak nafas? CPR tu yang sebetulnya bagaimana? Ini semua akan kita kupas esok bersama dengan rakan setugas kami. Jadi jaga diri, jaga kesihatan. Kita jumpa esok. Jangan baran-baran. Assalamualaikum. Benda boleh bincang, janganlah marah-marah. Stay safe semua. Bye. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus fatwa.